Ini yang menunjukkan tuan-tuan, orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat-sangat mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Ini orang yang meninggal dunia. Dia tak mengharapkan harta benda kita, dia tak mengharapkan duit kita, tetapi dia mengharapkan doa, baca Al-Quran, hadiah pahala kepada dia. Hadiah kita buat zikir, buat doa, baca Quran, hadiah pahala. Sampai tak sampai bukan urusan kita, bukan kerja kita. Itu sampai ataupun tidak, semua itu kerja Allah. Yang penting kita buat, kita bantu dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan serta taufik hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis. Mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan pengorbanan kita, diberi nilai, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kerana Allah Taala beri panjangkan umur kita, dapat kita berada di bulan Rajab, dan terus kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat kita bertemu dengan Ramadan yang akan tiba tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Kadang-kadang walaupun kita dengar Ramadan tidak lama lagi nak sampai pada kita, kadang-kadang kita umur kita belum tentu sampai ataupun tidak Ramadan akan datang nanti. Dan kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dapat kita melaksanakan ibadat kepada Allah sehingga ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kat sini saya dah ada sebut ke tentang kelebihan tasbih? Belum lagi kan? Dah ada tu lah bulan lepas. Ada tak? Tak puasa kelebihan tasbih? Ada? Belum lagi? Okey, baik. Malam ini kita akan bicara tentang kelebihan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jelas suara okey bergema sangat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dengar pada malam ini mendapat pengajaran dan dapat terima, dapat kita beramal. Mudah-mudahan dengan amal yang kita terima pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey boleh. Okey, insya-Allah.
Disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, disebut di dalam sebuah kitab nama Syarah Mi'raj Al-Ghaiti. Imam Mi'raj Al-Ghaiti bagi Syekh Qalyubi. Imam Qalyubi ini anak murid kepada Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini Syekh Qalyubi ini. Nama Syekh Qalyubi, Syekh Daud Al-Fatani ambil di dalam kitabnya dan tulis, letak dalam kitab dia, dinamakan kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab ini membicara tentang kelebihan tasbih dan kelebihan perjalanan Isra' dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Syekhul Islam, nama dia Syekhul Islam Najmuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali As-Sankandari Al-Ghaiti Al-Misri Al-Syafi'i. Ni nama dia. Nama Syekh Qalyubi, Syekhul Islam Najmuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali As-Sankandari Al-Ghaiti Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia meninggal dunia, Imam Qalyubi ini dia meninggal dunia pada tahun 983 Hijriah. Ni Syekh Qalyubi meninggal dunia pada tahun 983 Hijriah. Dia adalah salah seorang daripada anak murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini antara orang yang sangat masyhur lah. Satu ketika Syekh Zakaria duduk bersama-sama dengan sahabatnya, tiba-tiba datang seorang anak murid dia. Datang anak murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, bagi tahu, wahai Syekh, semalam saya bermimpi melihat Tok Guru sedang berada dengan Al-Imam Syafi'i di atas kapal layar di tengah lautan. Kata anak murid dia, anak murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Lalu Syekh Zakaria Al-Ansari bagi tahu kepada anak murid dia, wasiat kepada anak murid dia, jikalaulah saya meninggal nanti, maka kamu makamkan jasad saya dekat dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini permintaan Syekh Zakaria Al-Ansari supaya dimakamkan jasadnya dekat dengan Imam Syafi'i. Sebab itu kalau kita masuk pergi ziarah Imam Syafi'i, sebelum masuk ke dalam makam dia, kita akan jumpa satu makam yang ada di luar pintu tadi, ialah makam Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama yang sangat hebat, yang sangat masyhur. Antara kitab-kitab yang disebut oleh Syekh tentang kelebihan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu antara kitabnya Al-Ibtihaj bil Kalam anil Isra' wal Mi'raj. Antara kitab-kitab yang dibahaskan tentang kelebihan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Nabi bersabda, man qala subhanallah alfa marratin fi kulli yawm, barang siapa membaca ia barang siapa subhanallah sebanyak 1000 kali pada tiap-tiap hari. 1000 kali baca tiap-tiap hari subhanallah, Nabi kata faqad ishtara nafsahu minallahi ta'ala bima'na an a'taqaha minan nar. Allah lepaskan, Allah jauhkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang yang bertasbih kepada Allah, orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ustaz, 1000 kali ni banyak ustaz. 1000 kali. Kadang-kadang 33 pun tak mampu nak buat. Kadang-kadang lepas sembahyang pun tak ingat nak tak berzikir kepada Allah. Nak bertasbih 33 kali subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 34 tu pun tak mampu ustaz. Apatah lagi dengan 1000 kali. Sebab di sini kita boleh cek tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, kenapa lidah kita berat untuk nak menyebut nama Allah? Kenapa lidah kita susah nak menyebut nama Allah? Kita cek, kita cuba renung kembali. Dosa aku kepada Allah terlalu banyak ya Allah. Dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Kadang-kadang kita tak mampu nak bangun di waktu malam untuk solat tahajud 2 rakaat. Kita boleh bangun masuk tandas tetapi nak solat tahajud 2 rakaat tak mampu. Disebabkan apa? Kata guru kami dahulu,
Kalau kamu nak tahu dosa banyak ataupun tidak yang ada atas diri kamu, maka bila kamu sedar di waktu malam, berat bagi kamu untuk solat tahajud walaupun 2 rakaat. Ini tanda-tanda dosa banyak dah. Kalau kita rasa begitu keadaan diri kita, maka kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa membaca barang siapa tadi subhanallahi wa bihamdihi, tambah sedikit sahaja subhanallah wa bihamdih. Berapa banyak? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mi'ata marrah, 100 kali. Fi kulli yaum, pada tiap-tiap hari. 100 kali pada tiap-tiap hari. Ghufirat lahu dhunubuhu, diampunkan dosanya, dosa barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdih tadi. Lalu kata Nabi, wa in kanat misla zabadil bahri, jikalau ada ia dosa tadi seumpama buih di laut sekalipun, yakni Allah ampunkan juga dosa orang tersebut. Kecuali dosa besar, kena melalui taubat nasuha. Ini kelebihan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha mi'ata bil ghada, barang siapa mengucap tasbih akan Allah taala, berapa banyak? Mi'ata bil ghada, 100 kali di waktu pagi. Wa mi'ata bil asyi, 100 kali di waktu petang. Orang sebut tasbih saja subhanallah, subhanallah 100 kali pagi, 100 kali waktu petang. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pahalanya kana kaman hajja mi'ata hajjah. Pahalanya seperti orang mengerjakan haji 100 kali haji, orang dia melaksanakan haji di Baitillahil Haram. Tu pahala dia. Kadang-kadang orang tanya pula kita, ni hadis dhaif ni ustaz. Nabi tak ajar ni perkara tersebut. Sebelum tuan-tuan kata, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, hadis ini disebut oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Sunan Tirmizi, di dalam jilid yang kelima, muka surat 514, nombor hadis 3471 hadis, nombor hadis dia. Tuan-tuan boleh cari. Hadis ini disebut dalam Sunan Tirmizi, juzuk yang kelima. Juzuk kelima. Kadang-kadang orang hari ini dia nak dalil. Kat mana ustaz dalil dia ustaz? Pandai sebut sangat dalil kat mana. Sekarang ini orang banyak tanya dalil, tetapi kurang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila tahu dalil, dia putar ke arah lain pula. Inilah sifat manusia di hari ini, cari mendalil tetapi susah, untuk berat lidah untuk nak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab Jauharul Mauhub, di dalam bab tentang kalimah la ilaha illallah. Pahala besar tak besar kalimah la ilaha illallah ni, kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, para salihin, dia tidur di waktu malam. Dia tidur di waktu malam, dia bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, ada seorang hamba ini ya Rasulullah datang kepadaku, beri amalan-amalan, siapa yang buat amalan tersebut pahalanya begini-begini, siapa buat perkara ini pahalanya begini-begini. Sedangkan hadis itu dhaif, sedangkan hadis itu batil, kata dia. Lalu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah amalan ini boleh saya beramal ya Rasulullah? Dia tanya, orang salihin tadi tanya kepada Nabi dalam mimpi tadi. Lalu Nabi kata, bahkan beramallah kamu. Beramallah kamu. Itu diajar, dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu fadilah amal ini boleh kita beramal, tetapi adalah hadis dhaif, tidak boleh jadikan hujah sahaja. Kita boleh beramal dengan fadilat-fadilat untuk menggalakkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ramai orang bila nak sebut nama Allah kelebihan begitu begini, dia kata mana dalil? Nabi tak ajar, Nabi tak suruh. Tengok, bila sebenar ajar manusia sebut nama Allah, mula ada orang yang menghalang. Ni Nabi kata, orang yang berkata subhanallah
subhanallah 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pahalanya kana kaman hajja mi'ata hajjah, pahala seperti 100 kali orang mengerjakan haji. Ini yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata lagi, wa man hamidallaha kadzalika, barang siapa mengucap barang siapa tadi akan alhamdulillah. Kata alhamdulillah seperti dimakian itu. Dimakian mana? Dimakian 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. Pahalanya kata Nabi, kana kaman ghaza mi'ata ghazwah, seperti orang ini yang berkata alhamdulillah 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang, pahalanya seperti orang pergi berperang fi sabilillah di jalan Allah 100 kali berulang alik semata-mata nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, besar siapa sebut ni? Imam Tirmizi dalam hadis yang sama. Dalam jilid yang kelima, muka surat 514 muka surat, nombor hadis 3471, nombor hadis dia. Tuan-tuan boleh cari dan boleh cek hadis tersebut. Ini disebut. Maka kelebihan dia, lalu Nabi kata lagi, wa man hallalallaha kadzalika, barang siapa mengucap tahlil. Tahlil di sini bukan maksud la ilaha illallah. Tahlil yang dimaksudkan di dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini yang disebut oleh Syekh Al-Fatani rahimahullah taala, tahlil di sini dengan maksud membaca qul huwallahu ahad. Berapa banyak? 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya kata baginda kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin, kata Nabi, seperti mereka yang memerdekakan 100 hamba perempuan. Memerdekakan hamba, bebaskan hamba 100 orang hamba perempuan. Ni pahala besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik pada malam Isra' dan Mi'raj. Sekarang kita berada di bulan Rajab ni. Bulan peristiwa yang Allah Ta'ala membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk terima sembahyang. Naik berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, semata-mata nak Allah Ta'ala nak gembirakan hati Nabi, Allah nak angkat Nabi naik ke langit. Pada bulan ini, bulan Rajab ini, bulan peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Bila Nabi sampai di langit yang ketujuh, langit yang ketujuh, Nabi sampai di sana, sebelum Nabi nak naik bermunajat kepada Allah, Nabi Ibrahim berkata, di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim ada kat sana. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, sebelum kamu naik bermunajat kepada Allah, aku nak pesan kepada kamu, aku nak wasiat kepada kamu supaya kamu bawa wasiat ini sampaikan kepada umat kamu, wahai anakku, kata baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Nabi Ibrahim bagi tahu. Di dalam kitab tersebut, muka surat 89, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, aku nak wasiatkan kepada kamu untuk kamu sampaikan kepada umat kamu. Lalu Nabi Ibrahim kata, setiap kali umat kamu berkata satu patah, satu kalimah, Allah tanam satu pokok di dalam syurga, kata baginda Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah wasiat yang kamu nak sampaikan itu? Lalu kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, beritahu pada umat kamu, banyakkan sebut nama Allah dengan kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad bagi tahu kepada umatnya. Nabi Ibrahim kata, sesiapa yang berkata sedemikian tadi, dengan perkataan tadi, Allah tanam satu pokok di dalam syurga. Pokok ni besar mana tuan-tuan? Pokok di dalam syurga yang ditanamkan oleh Allah, sepohon kayu, sebatang pokok ditanamkan oleh Allah bagi hamba yang bertasbih kepada Allah,
besarnya pokok tadi, kuda yang paling laju, yang paling pantas berlari 100 tahun lari tak cukup keliling pokok tadi. Satu pohon yang ditanam oleh Allah, kuda yang paling laju, pusing, tak cukup satu keliling nak cukupkan batang pokok tadi. Ini nak menunjukkan besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan dia. Lalu Nabi pun selepas terima tadi, Nabi pun mula naik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena menunjukkan kelebihan-kelebihan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qala ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, barang siapa berkata la ilaha illallah 70 marratin, 70 alfa marrah. Berapa banyak? 70,000 kali. Siapa yang baca la ilaha illallah 70,000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, bermakna a'taqaha minan nar. Allah lepaskan diri dia daripada seksa neraka. Neraka ni tuan-tuan, bila sebut api neraka, tak ada seorang pun nak tuan-tuan. Satu ketika Allah Ta'ala menyuruh neraka dibawa oleh malaikat keluar daripada neraka. Berjalan sekejap, Allah Ta'ala suruh malaikat bawa neraka keluar daripada neraka tadi. Bila keluar dalam neraka tadi, neraka mula gelegak. Bergelegak keluar percikan-percikan bunga neraka Jahannam. Pada ketika itu manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Penuh manusia dihimpunkan bermula Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu bila mana neraka mula keluar daripada tempat dia, jarak neraka dengan kedudukan ahli mahsyar, penduduk mahsyar pada ketika itu, tempat manusia berhimpun, jauh jaraknya antara 500 tahun perjalanan. Jarak dia. Lalu pada ketika itu bila neraka mula percikan bunga-bunga neraka keluar daripada neraka, pada saat itu golongan-golongan manusia yang ada di padang mahsyar pada ketika itu, mereka melihat percikan bunga tadi, mereka ketar kaki tangan sehingga mereka tak boleh nak lari, mereka tak boleh nak bangun berdiri dengan lutut, dengan kedua kaki mereka. Kerana apa? Ketakutan melihat api bunga neraka baru, bukan lagi api neraka. Api neraka yang dinyalakan oleh Allah 3,000 tahun. Disebut dalam kitab Jami'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, Syekh Daud kata, Allah Ta'ala nyalakan api neraka sebelum capak mereka yang derhaka kepada Allah ke dalam neraka. 3,000 tahun dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1,000 tahun dinyalakan api itu menjadi kuning, kekuningan. Tahun yang pertama dibakar oleh Allah api tadi jadi warna putih. Tahun yang kedua dibakar oleh Allah jadi api kekuningan, kebiruan. Pada tahun yang ketiga, 1,000 tahun yang ketiga dinyalakan oleh Allah, api itu menjadi hitam gelegam. Api itulah yang akan membakar manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka ini satu lubang, bukan satu taman. Neraka adalah api hitam gelap gelita, lubang neraka adalah gelap sehabis-habis gelap. Tak boleh nak cerita bagaimana gelapnya api neraka dan juga lubang neraka yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan, banyakkanlah kita menyebut nama Allah. Sentiasa basahi lidah kita menyebut nama Allah. Kalau kita rasa berat lidah kita nak menyebut nama Allah, cuba kita cek balik. Cuba kita renung kembali, adakah aku ini banyak dosa terhadap-Mu ya Allah, disebabkan susah berat lidahku untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup sangat-sangat nak mendengar doa-doa daripada hamba-Nya yang berdosa tadi. Allah Ta'ala sentiasa menunggu untuk memberi keampunan kepada hamba-Nya. Ini kekuasaan Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata la ilaha illallah sebanyak 1,070,000 kali sehari, Allah bebaskan diri dia daripada neraka Allah. Ini kelebihan dia. Lalu Syekh Daud bawa satu cerita. Satu hadis yang diceritakan oleh Syekh Daud. Ada satu ketika seorang pemuda ahli kashfi,
Ahli kashfi ini orang pemuda di dalam bahasa Arab. Al-kashfu fi lughati raf'ul hijab. Allah Ta'ala angkat hijab. Allah Ta'ala angkat hijab bagi diri seorang pemuda tadi. Dia boleh melihat perkara yang alam gaib yang manusia tak dapat melihat dengan mata. Dia boleh tengok di alam gaib. Dia boleh tengok neraka. Dia boleh tengok syurga. Maka satu ketika pemuda ini yang dibuka mata hatinya oleh Allah. Pada satu masa tu ibu dia meninggal dunia. Ibu kepada pemuda ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tadi, pemuda ini mula panggil masyarakat datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia, buat jamuan, buat tahlil untuk nak hadiahkan pahala kepada ibu dia ni. Bila sampai ramai manusia tadi, di kalangan ramai-ramai manusia yang hadir tadi, yang datang ke rumah dia tadi, ada seorang ahli sufi. Seorang ahli tarekat yang sentiasa menyebut nama Allah berapa banyak? 70,000 kali sehari dia berzikir kepada Allah. Di kalangan ramai tadi. Bila datang tadi, ramai manusia masuk ke rumah pemuda tadi, tiba-tiba pemuda bangun. Bangun di kalangan orang yang ramai tadi, dia bangun, dia menangis. Dia menangis teresak-esak di hadapan masyarakat tadi. Lalu masyarakat tanya, apakah sebab wahai orang muda kamu menangis ni? Kata dia. Lalu orang muda ni kata, aku lihat ibuku senyap. Sesungguhnya telah dibawa ke neraka, dia kata. Aku melihat ibuku dibawa ke neraka dan diseksa dalam neraka Jahannam. Ini pemuda ini. Dan dalam masa sama, di kalangan manusia yang ramai tadi ada seorang ahli sufi, ahli tarekat. Dia dengar perkataan, dia dengar ucapan pemuda tadi. Bila dia dengar, dia pun kata, ada bagi diriku zikir, dia kata. Ada bagi diriku ini pahala zikir yang aku buat sebanyak 70,000 kali sehari untuk diriku sendiri, dia kata. Untuk diriku sendiri. Kata ahli sufi ini. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jika pahala zikir ini diterima olehmu, ya Allah, maka aku nak engkau jadi saksi, ya Allah. Aku nak jadi engkau jadi saksi aku pada saat ini, ya Allah. Aku nak hadiahkan pahala 70,000 pahala zikir yang aku buat setiap hari itu. Aku nak hadiah kepada ibu yang pemuda yang sedang ditarik ke dalam neraka tadi. Ini kata orang ahli sufi tadi. Jadi ahli sufi tadi sebelum selesai lagi cita-cita dia, doa dia dalam hati, belum selesai lagi. Tiba-tiba seorang pemuda tadi bangun balik. Bangun pada ketika itu, dia kata dia tertawa-tawa. Gelak pula. Gelak. Bila gelak tadi orang tanyalah dia, wahai orang muda, apakah sebab tadi kamu menangis, sekarang kamu ketawa? Lalu kata pemuda ini, dia kata, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka dan dibawa ke syurga, dia kata. Tengok tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ibu dia yang ada dalam neraka tadi dibawa keluar, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan seorang ahli sufi tadi dengan zikir yang dia beramal setiap hari 70,000 untuk diri dia sendiri. Dia kata, ya Allah, sekiranya ada pahalanya dalam zikirku ini, ya Allah, aku nak hadiahkan pahala kepada ibu pemuda tadi, ya Allah. Maka Allah makbul doa dia. Allah terima amalan dia. Maka ibu dia selamat, ibu pemuda itu diselamatkan oleh Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan tuan-tuan, orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat-sangat mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Ini orang yang meninggal dunia. Dia tak mengharapkan harta benda kita. Dia tak mengharapkan duit kita. Tetapi dia mengharapkan doa, baca Al-Quran, hadiah pahala kepada dia. Hadiah kita buat zikir, buat doa, baca Quran, hadiah pahala. Sampai tak sampai bukan urusan kita. Bukan kerja kita. Itu sampai ataupun tidak, semua itu kerja Allah. Yang penting kita buat, kita bantu dia. Sebab itu orang yang meninggal dunia, dia sangat memerlukan bantuan daripada orang yang hidup. Jadi kita doalah kepada mereka supaya mereka diselamatkan oleh Allah di alam barzakh. Sebab itu tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nak menunjukkan, kalau kita kadang-kadang sembahyang kita yakinkan Allah terima sembahyang kita. Kita bila tentu tak tahu Allah terima ataupun tidak. Tetapi kita yakin pasti Allah terima sembahyang kita.
Begitu juga setiap pahala yang kita buat, amalan yang kita buat, kita hadiah kepada orang yang telah kembali kepada Allah, sampai ataupun tidak, bukan kerja kita, bukan urusan kita, semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak payah pertikaikan. Yang penting kita buat. Urusan sampai ataupun tidak bukan kerja kita. Yang penting kita doa kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka di dalam alam barzakh di sana. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan kelebihan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setiap orang hamba, bila saat kata Syekh Abdul Samad di dalam kitab Sirah Salikin, dia kata, Nabi bersabda, "Idza qala al-'abdu", apabila seorang hamba berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar", seorang hamba berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar", qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala jawab, "Sadaqa abdi", benar hambaku kata, benar apa yang disebut oleh hambaku. Lalu Allah Ta'ala kata, "La ilaha illa ana wahdi la syarika li", mana tidak ada Tuhan, tiada Tuhan hanya aku, dan akulah yang maha besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan zikir kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sembahyang kita. Bila kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca satu ayat, Allah jawab balik bacaan kita. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab balik. Maliki Yaumiddin, Allah jawab balik. Setiap perkataan yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala kata, "Sadaqa abdi", benar apa yang kamu kata wahai hambaku, benar. Lalu Allah Ta'ala kata, "Tiada Tuhan hanya akulah yang akulah yang maha besar", kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua puji itu kembali kepada Allah. Sebab puji ini ada 4 puji. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Ada 4 puji. Apa pula ustaz puji qadim ni ustaz? Jangan fikir banyak-banyak, nanti sakit kepala tak pasal-pasal. Relax, tenang je. Puji qadim bagi qadim, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Puji qadim bagi hadis, Allah Ta'ala puji hambanya, seperti mana Allah Ta'ala puji Nabi Daud AS. Itu antara perbahasan tentang kepujian manusia. Bila sebut puji Alhamdulillah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memerlukan ilmu yang paling banyak lagi lah, yang perlu kita belajar. Kita nak tahu apa dia kepujian itu, apa yang dipuji oleh Allah, sama ada kita puji sesama makhluk, semuanya puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qala al-'abdu", apabila seorang hambanya berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, faqala ta'ala, Allah Ta'ala kata balik, Allah Ta'ala jawab, "Sadaqa abdi", benar hambaku, betul hambaku. Lalu Allah Ta'ala kata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah", kata Allah, tiada Tuhan hanya aku, yang satu yang esa, yang tiada mensekutui, akulah yang maha kuasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak menunjukkan kelebihan orang yang berkata la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah, kelebihan cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada 4 perkataan yang sangat disukai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda, "Ahabbul kalami ilallah arba'", kata Nabi. Allah Ta'ala suka 4 perkara ini. Bila manusia sebut, Allah Ta'ala suka. Yang pertama kata Nabi, Subhanallah, 1. Perkataan yang disukai oleh Allah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, wallahu akbar. Kata baginda, siapa yang 4 perkataan ini sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba, bila mana seorang hamba nak melakukan pekerjaan, tak kira apa-apa kerja, nak mula sesuatu pekerjaan, bila kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, kata baginda, tidak, Allah Ta'ala akan memberi mendarat pada dia, pada orang yang berkata sebelum dia nak mulakan pekerjaan dia pada hari tersebut.
Ini kelebihan besarnya, kelebihan orang yang berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nabi kata, orang yang mulakan sesuatu pekerjaan, sesuatu apa saja dia nak buat, dia mulakan dengan perkataan ini, Allah tak akan beri mudarat walaupun sedikit pada diri dia. Ini nak menunjukkan kelebihan orang yang sentiasa bertasbih, berkata memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala lembutkan lidah kita. Melembutkan lidah kita supaya kita, hati kita, lidah kita sentiasa membasahi, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita nak cerita tentang kelebihan tasbih ini banyak tuan-tuan, tak habis. Disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj berapa banyak, di dalam kitab Sirah Salikin pun banyak, dalam kitab Riyadhus Salihin pun banyak, dalam kitab Bahrul Mazi pun banyak. Banyak-banyak kitab yang dikatakan, yang dikarang oleh ulama memuji, mengatakan orang yang bertasbih kepada Allah kelebihan cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak biasa, kita nampak kelimah ni ringan, tetapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala amal, hendakkah engkau aku tunjukkan akan amal. Nabi kata kepada para sahabat, nak tak aku nak tunjuk kepada kamu satu amal, satu daripada pembendaharaan dan simpanan syurga, kata Nabi. Nak tak aku nak tunjuk kepada kamu satu kelebihan, satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si amalan ini tersimpan kat mana? Di dalam simpanan syurga, dan dia berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, iaitu perkataan yang sangat besar, yang sangat amalan yang cukup besar di sisi Allah, ialah la haula wala quwata illa billah. Maka firman Allah, menyuruh hambaku kepadaku dan berlepas ia daripada segala keupayaan. Inilah kekuasaan Allah. Siapa yang berkata ke perkara ini, kalimah ini, Allah Ta'ala melepaskan sesuatu perkara yang sukar dalam hidup dia. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Setiap manusia tak boleh lari daripada kesusahan, tak boleh lari di dalam keujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sehari dua ini antara negara jiran kita, Turki dan juga Syria, diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat di sana. Kita doakan pada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan pada mereka. Mudah-mudahan doa kita ini boleh menembusi segala hijab. Ini nak doa ni tuan-tuan, perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, masa pun sudah tidak mengizinkan kita, dah masuk waktu Isyak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak tadi, yang baik itu datang daripada Allah. Kalau kita tak boleh buat semua, buatlah seringkas mungkin. Tak boleh sebut 1000 kali, sebutlah 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Selepas kita meninggal dunia nanti, Allah beri pahala pada kita. Apa yang kita buat di dunia ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak tutup majlis ini tuan-tuan, saya ucap terima kasih. Saya satu hari dahulu saya pernah hantar iklan pada tuan haji kita, mungkin dia dah sebarkan dalam grup WhatsApp mengenai kawan saya sedang minta bantuan untuk nak buat surau di Thailand. Sebelum ini saya sudah kutip sebanyak dapat RM7,000. Raya Cina itu saya pergi sendiri, saya masuk ke Thailand, saya tukar duit tadi yang orang bagi derma tadi sebanyak dapat 50,000 baht. Saya sendiri pergi ke sana, pergi ke Thailand selama 4 hari, saya pergi hantar di sana. Di madrasah tersebut, tempat nak buat surau tadi. Mudir madrasah itu adalah kawan rapat saya. Saya boleh belajar ilmu agama, saya boleh menghafal Al-Quran disebabkan dia. Saya berkawan dengan dia besar daripada kecil sehingga besar. Begitulah sehingga sekarang dia dapat buka satu madrasah, dan sekarang dia minta bantuan daripada saya untuk saya sampai kepada tuan-tuan untuk bantu dia, sebab dia nak guna surau itu sebelum datangnya Ramadan akan tiba untuk nak buat solat tarawih dan solat fardu.
Sebab itu tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih memerlukan lagi bantuan daripada kita. Mohon doa lah tuan-tuan supaya permudahkan urusan dia. Dan setiap orang yang bagi infak duit tadi, letak di atas surau. Surau itu sentiasa pelajar-pelajar sembahyang setiap waktu dan mengaji tempat tersebut. Tuan-tuan dapat pahala sampai bila-bila. Itulah dinamakan amalan jariah, sedekah jariah yang tak ada kesudahan sehingga mengalir kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan berdoa kepada Allah supaya dapat memudahkan urusan ini, memudahkan cari dana untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Dia masih memerlukan lagi banyak lagi lah, lebih kurang dalam 50,000 baht lagi lah memerlukan dana, memerlukan bantuan. Tuan-tuan di sana, saya pergi madrasah dia, saya tanya dia, berapa juran pelajar? Kat sana ada pelajar hafizah perempuan ada, pelajar lelaki ada. Saya masuk dalam bilik pelajar-pelajar lelaki tempat tidur ni, macam mana kalau kita tengok tahfiz tempat di Malaysia ini, ada katil tilam tebal-tebal. Dekat sana lantai kasmin dan tilam mereka adalah kain saja mereka tidur. Bantal mereka adalah beg mereka itu sendiri jadikan bantal mereka tidur. Saya tanya berapa yuran ambil kepada mereka ini? Dia kata yuran hanya RM20 saja, itu pun untuk bayar elektrik yang ada kat sana. Inilah pengorbanan pelajar-pelajar di sana. Surau yang kita infak tadi, mereka untuk menggunakan untuk beribadat kepada Allah. Sebab itu surau yang sana, yang ada kat Thailand, saya belajar kat sana, saya tahu bagaimana keadaan orang sana beribadat. Kalau ada surau mereka yang beribadat, setiap hari ada ibadat di dalam tersebut. Tak kira masa. Sebab tu kalau bulan Ramadan, kita sahaja iktikaf biasanya 10 akhir Ramadan. Tapi kat sana, mereka kalau bulan Ramadan, mereka akan duduk di masjid ataupun surau di awal Ramadan, baca Quran sehingga akhir Ramadan. Itu kerja amalan-amal mereka. Mereka tak pernah lelah untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sebarkan, apa yang saya sampaikan daripada awal sehingga akhir, yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri yang kurang ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa mereka yang hadir pada malam ini, ya Allah. Permudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Kerana mereka mempermudahkan urusan agama-Mu, ya Allah. Mereka mempermudahkan urusan agama-Mu, ya Allah. Mempermudahkan urusan mereka di dunia, ya Allah. Permudahkan urusan mereka di alam barzakh nanti, ya Allah. Permudahkan urusan mereka di alam mahsyar nanti, ya Allah. Alam yang tidak ada manusia yang dapat beri bantuan kepada kami, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada yang telah menginfakkan harta di jalan Allah, ya Allah, kamu gantikan hartanya, ya Allah, dengan kebaikan, barakah dalam hidupnya, ya Allah. Kamu jadikan anak-anak mereka anak saleh dan salihah, ya Allah. Kamu jadikan harta mereka harta diberkati oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu dengan penuh nikmat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.